Ustazah tengah nak masuk dekat laptop ni pakai handphone. Kita buka kelas dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, siapa nak baca doa? Mana para rijal ni? Siapa yang ada? Muhammad Aiman. Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu aqwalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, alhamdulillah rabbil alamin. Okay, hari ni yang pelajar baru tu, siapa nama pelajar baru tu ada ke tak ada pelajar baru tu? Dah masuk ke belum? Bukan pelajar baru pun. Syafiqul Hafiz. Ada tak dalam ni? Syafiqul Hafiz. Ahmad Syafiqul Hafiz bin Abdul Rahman. Ada tak? Tak ada lah ni. Tengok tu tak masuk lagi kelas. Tak tahulah Ustazah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so hari ni Ustazah tak ada nak mengajar sangat pun. Ustazah lebih kepada discussion lah sebabnya minggu depan kita nak midterm. Okey, yang Ustazah plan minggu depan, kalau awak tengok dekat dalam jadual, minggu depan hari Rabu adalah hari Rabu kuliah. So Ustazah plan hari Rabu tu Ustazah nak mengajar macam biasa, nak habiskan awak punya muqarrar, tapi hari Khamis tu kita midterm. Maksudnya kita akan midterm pada hari Khamis. So maksudnya sebelum awak nak masuk kedatangan, kan ada attendance hari Khamis untuk tutorial. So masa tu lah awak midterm sekali. Awak masuk attendance, awak midterm sekali. Ustazah akan buka midterm tu daripada pukul 12 sampai pukul 4 petang. Ada kelas tak masa tu? 12 sampai 4. Tapi jawab soalan tu setengah jam je sebenarnya. 12 sampai 2 cukup lah. Boleh tak? 12 sampai 2. Ada kelas tak masa tu? Tak ingatlah jadual kamu. Okay, so kita midterm minggu depan hari Khamis 12 sampai 2. Pakai KLMS. So pastikan kepada mana-mana yang tak ada lagi tak pernah masuk KLMS ke, ada yang semalam bila kan Ustazah isukan attendance kenapa kan. Dia kata line saya tak kuat lah apa kan. Tapi itulah salah satu method yang untuk kamu nak midterm. Sebab midterm akan ada 2 kali. So minggu depan adalah minggu yang ke-10. First midterm, 25 markah. Soalan ada 25 soalan. Kan 25 soalan bermula daripada buku kamu muka surat 8 sampailah muka surat kalimah waribah waw muhimmah, lepas tu awal matan sampai muka surat 78, lepas tu sambung dengan hasub. Okey, 8 sampai 78, lepas tu sambung hasub muka surat 151 sampailah muka surat 163. Okey, tu yang midterm kamu. Okay, so 3 bab termasuk yang awal. Lepas tu imtihan sani kita akan buat pada minggu yang ke-13. Sebab minggu ke-12 semua assignment mesti dihantar minggu yang ke-12 So sekarang minggu yang ke-9 tau, ada minggu 10 midterm, minggu 11 tak ada apa-apa, minggu ke-12 assignment hantar deadline adalah hari Jumaat. Nanti Ustazah akan buka dekat tu, Ustazah akan last tarikh untuk hantar assignment. Okay, minggu yang ke-12. So minggu ke-13 tu kita akan midterm lagi hari Khamis. Hari Rabu tu kita buat ulang kaji lagi sekali. Okay, itu yang Ustazah plan untuk antum lah. Okay, so minggu ke-14 tu adalah minggu yang Ustazah nak masukkan markah-markah kamu supaya sebab awak dah tak ada final exam tau. So minggu ke-14 tu dah habis dah sepatutnya last class, tapi Ustazah minggu ke-14 tu Ustazah nak guna untuk Ustazah nak susun markah kamu. Sebabnya andai kata yang dapat
CP-CP ke andai kata yang dapat ni macam mana nak top up markah. Sekat situ Ustazah nak bantulah. Jadi andai kata ni yang midterm ni Ustazah tak terima alasan kamu tak boleh, kamu tak sempat lah, line tak ada sebab Ustazah masa midterm hanya setengah jam. Memang dalam sistem tu dia set setengah jam saja. So kalau awak submit ke tak submit ke paper awak habis 30 minit dia auto submit. Kalau kita gunakan LMS ni. Kalau awak pernah exam usrah sesi lepas, dia pakai online. Kamu usrah tak sem lepas? Oh tak kalau yang usrah sesi lepas, setengah jam. So janganlah kamu on benda ni, on midterm kamu ni masa kamu tengah apa tu namanya, tengah driving. Ada sebab student tu dia on dia punya soalan tu sambil driving dia jawab soalan. Lepas tu tiba-tiba, saya baru jawab sekejap. Tapi bila kita tengok dekat sistem, budak ni dah online setengah jam dah. So tak ada alasan lah sebab 25 soalan. Satu soalan, satu markah. Okay, dan awak kena tahu sebab awak tak ada final exam. So ini yang midterm kedua pun 25 markah. So kalau kamu kantoi kat sini ni, sebenarnya berat lah. Tapi Ustazah dah macam mula-mula bila bincang dengan lecturer lain, dia kata, apa tu namanya, bagi je apa tu 1 sampai 6. Bila kata kesian lah kan dekat kamu kan, sebabnya kamu pun mungkin tak nampak lagi gaya soalan Ustazah macam mana. So mungkin awak tak boleh score midterm yang pertama, awak boleh score midterm yang kedua, kan. Jadi hari ni kita nak ulang kaji. Okay, so daripada apa yang kita belajar daripada depan ni, Ustazah tak expect lah nak mengajar satu-satu sebabnya benda ni sepatutnya awak dah belajar. Cumanya mungkin ada hari ni yang topik-topik yang awak nak Ustazah highlightkan semula. Sebab tu Ustazah kata Ustazah kena online juga. Meeting pun Ustazah tinggal je tadi. Ustazah kata Ustazah kena online juga dengan student sebab dah janji dengan student nak ulang kaji. So dengan expectation Ustazah, kamu dah ada dah. Ustazah boleh tolong ulang semula tak bab ni? Boleh tolong ulang ke ataukah saya kurang jelas pasal penggunaan kitab hadis Jami' Saghir contoh. Maksudnya macam itulah, bukannya Ustazah tolong ajar semua sekali. Awak bayang yang kita belajar ni punyalah lama, takkanlah dalam masa 1 jam ni kita nak cover semua kan. Macam tak logik lah kat situ kan. Okay, faham tak? Okay, so kamu nak tanya apa? Apa benda yang tak faham? Cuma yang kalau Ustazah boleh cakap, kalau yang hasub tu sebenarnya simple je. Kalau yang hasub ni kita pergi belakang dulu. Yang hasub ni awak mesti paling awak kena ingat adalah bahagian soalan objektif senang kot. Awak tembak je kau tahu. Tapi kau kena dapat markah. Kau tak kena, qalu inna lillah. Okay. Apa tu yang hasub tu? Okay. Yang takhrij an tariqil hasib al-ali. Muka surat 151 tu. Yang tu kena tahu. Okay. Min mazaya al-hasib al-ali hiya, okey, qudratul hasib ala tahzin, okey, ada berapa pembahagian hasub ni, ada 1 dengan 2. Maksudnya ada qarsul mudammash dengan syabakah al-net. So awak kena istilah benda tu awak kena dah tahu dah. Kejap lagi nak baca ni apa benda pula ni? Kan tak faham soalan. Kan? Yang soalan Ustazah bagi yang maudhu' tu dah cuba jawab tak? Rafiz jawab tak Rafiz? Cuba reaction sikit yang lain, good ke tak good ke, kan? Rafiz jawab tak? Soalan yang dalam buku Ustazah? Bukan dalam buku, yang Ustazah bagi online tu. Jawab. Kan, maksudnya soalan macam tu lah, kan? Tapi dia tak adalah game-game macam tu, ada nyawa-nyawa tak ada, kan? Tali hayat pun tak ada. Ni soalan macam biasa, cuma dalam bentuk objektif. Tapi gaya soalan macam tu, susah ke senang soalan tu? Awak boleh nilai. Ustazah jawab pun tak dapat markah penuh. So Ustazah macam sebab itu bukan Ustazah yang buat, lecturer lain yang buat. Kita orang main tukar-tukar soalan sebab yang mengajar subjek ni untuk diploma 2 orang, degree 2 orang. So kita orang menggunakan buku yang sama. So soalan tu kita boleh modify kan. Maksudnya macam itulah. Okay, so yang untuk hasil al-ali ni 151. Lepas tu yang lain tu awak kena tahu contoh-contoh website yang digunakan. Kan ada Ustazah bagi contoh, dia kata Islam Web, Darur Sunnah, semua tu awak kena tahu. Yang paling penting awak kena tahu adalah mazaya dengan uyub dia. Muka surat 162 dengan 163. Itu antara yang paling penting lah. Okay, mungkin Ustazah akan sebut berikut merupakan keistimewaan. Kullu min mazaya al-barnamij al-hadisiyah fil hasib al-ali illa. Kan? Maksudnya macam tu. So kena yang selalunya kalau al-hasib ni, kalau Ustazah study soalan lepas-lepas pun
yang lebih banyak yang kat sini lah difokus. Kan? Tapi jenis-jenis contoh website tu pun kamu kena tahu jugalah. Nanti apa tu namanya, Ustazah upload tak dalam awak punya KLMS slide slide Ustazah mengajar, tak upload tak? Ingat tak? Tak upload Hanan, Ustazah upload tak? Tak upload Ustazah boleh lah upload sikit, tapi Ustazah suka pakai buku lagi sebenarnya. Kan? Lepas tu Maktabah Syamilah, so semua kena tahulah sikit-sikit je, tapi tak adalah perlu sangat lah maksudnya. Dan salah satu lagi, awak kena jawab juga soalan yang berada di dalam buku ni lah. Latihan ni kan ada buku kan, buku kamu ni ada latihan-latihan ni, cuba jawab soalan tu sampai semua betul. Even yang subjektif tu pun awak kena jawab, sebabnya kadang-kadang Ustazah akan modify soalan subjektif itu menjadi objektif. Okay? Contoh kan, awak tengok muka surat 164 tu kan, min uyub takhrij al-hadis min antariq al-internet hiya, apa benda? Alif ba jim. Okey, ni objektif kan. Soal Ustaz ni, ajib anil jami' al-asilah al-atiyah. Okey. Ma hiya tariq al-mu'asarah fi at-takhrij. Kan, yang ni ditanya soalan, apakah kaedah yang terkini dalam mentakhrijkan hadis. Thumma uzkur misalai ma tawdih lahuma. Dia kata kemudian berikan dua contoh dengan menerangkan kedua-duanya. Okey, mungkin Ustazah buat soalan, kullu min tariq mu'asarah fi takhrij al-ali. Kan, illa faham tak? Ustazah boleh modify daripada soalan subjektif tu menjadi objektif. Okay, so maksudnya antum kena berlatihlah juga daripada soalan subjektif ni untuk nak jawab kan, maksudnya macam mana. Okay, nampak tak? Okay, so sekarang ni boleh, siapa yang nak bercakap boleh buka mic lah. Bahagian mana yang kamu nak Ustazah bantu? Okay, siapa nak dulu? Ke tak ada? Semua dah faham dah? Faham, habislah kelas kita gini. Aiman sengih je. Dah faham dah semua Ramadan? Saya tak check lagi assignment kamu. Ustazah memang terbakar malam tadi. Kan? Stres ni. Tak boleh tidur malam tadi. Kan? Untuk fikir kamu punya assignment ni. Tapi tak habis check lagi. Nanti sambung hari ni insyaAllah. Okay, cepat. Siapa nak tanya? Tak ada soalan ke ni? Semua dah faham ni? Betul ni? Semua dah faham ni? Minggu depan kalau adik-adik kamu diploma SEM1, exam diorang hari tu 10 markah. Ustazah buat 20 soalan. Satu soalan tu 0.5, tapi kamu Ustazah lakat lah nak buat sampai 50 soalan. Kan? Siapa yang dapat bawah daripada 5 markah, diorang sebab 10 markah, nanti diorang ada midterm kedua, diorang kena buat pembetulan setiap yang salah tu 50 kali. Kena submit secara bertulis. Kamu nak ke? 25 markah dapat bawah daripada 10, pembetulan 50 kali. Bawah daripada 15, pembetulan, nak buat takhrij lagi, pembetulan lagi kan. Habis kamu tak tidur, nak baca Quran lagi. Okey, ya Allah, cepat. Nak tanya apa? Cepatlah, nak tanya apa? Dah tak ada tanya dah? Ada 58 orang je hari ni. Cepat. Nakib mana Ustazah dah lama tak nampak nakib. Nakib ada tak nakib? Ada Zah, ada. Awak tak pernah hantar ke kerja awak? Ustazah rasa hari tu yang minggu ke-5 Ustazah tak semak pun hadis innamal a'malu binniyat tu. Yang kali ada ni Zah, Zah semak. Zah yang minggu ke-5 Zah tegur Ana suruh apa? Suruh salin. Oh, ambil gambar Okey, cepat. Siapa nak tanya? Semua awak dah faham dah ke? Ya Allah, hebat-hebatlah pelajar tahfiz ni. Senanglah mengajar. Semua fis sudur. Laisa fis sutur. Masya-Allah, sampai tak ada soalan nak tanya. Okey, kalau awak tengok daripada muka surat depan, muka surat 8 tu, ta'arif tu memang itu soalan bonus lah selalunya kalau Ustazah buat. Kan, sebabnya kalau awak belajar takhrij hadis, soalan ta'arif awak tak ingat, karam lah macam tu. Kan, so ta'arif tu awak kena hafal. Dari segi al-ilmu ke, at-takhrij ke, takhrij al-hadis ke, kan, maksudnya dari segi ta'arif tu memang kena hafal. Lepas tu, mutaba'at wal wasyawahid, ta'arif dia pun kena hafal. Okey, lepas tu
apa tu namanya, masadir al-asliyah lil hadis, syibhul asli dengan ghairul asli. Muka surat 17 dengan 18. Yang ni mungkin soalan selalunya kalau keluar, kalau subjektif dulu, kita kata berikan 2 contoh buku bagi setiap masadir al-hadis. Kan? Maksudnya berapakah masadir al-hadis, berikan 2 contoh buku bagi setiap masadir tersebut. Tapi kalau dalam objektif, soalan selalunya akan berubah. Sama ada diberikan semua buku-buku tu berikut merupakan buku bagi masadir, apa dia? Asliyah ke, ghairul asliyah ke, syibil asliyah ke, apa benda, soalan berbentuk macam tu. Kan? Ataupun apa tu namanya, di antara masadir hadis ialah masadir asliyah. Di antara yang berikut manakah masadir asliyah? Kan? Ikutlah soalan, maksudnya dia akan pusing-pusing. So nama-nama kitab ni awak memang akan pening kejap lagi. Kan? Sebabnya banyak kot. Kan? Nak kena hafal yang itulah yang, kalau yang depan-depan ni benda itulah yang basic je kot. Yang nasihat semua tu tak payah. Lepas tu yang awak kena ingat ni ahamiyah ahamiyah takhrij al-hadis muka surat 23 dengan syurut al-mukharrij. Yang tu kena take note lah. Ahamiyah syurut al-mukharrij ni semua benda yang simple-simple lah, yang maksudnya soalan yang selalunya akan ada walaupun satu. Sebabnya kalau bila Ustazah buat soalan, Ustazah kena bagi kategori soalan yang mudah, soalan yang sederhana dan soalan yang susah. So kira kategori soalan mudah ini adalah ta'rif, kepentingan, kekurangan, soalan macam itulah. So sepatutnya soalan-soalan yang mudah ni awak kena score lah. Kan? Maksudnya kat situlah kamu nak pegang. Kalau soalan senang awak tak boleh pegang, soalan yang susah tak apatah lagi. Okey, nampak tak? So faham kan? Yang ahamiyah tu saja kamu sampai nombor berapa ahamiyah muka surat 23 tu saya tak ingat ni. Nombor 6. Nombor 6 je saja. Ada dalam slide sampai nombor 6 je. Saja sampai nombor 6. Susah baru nak buat sampai nombor 10 ni. Sebenarnya tanya, kalau tidak Ustazah buat sampai nombor 10, saya tak ingat lah. Kat buku Ustazah bersih je ni. Okey, 1 sampai 6 je Sekejap, tanda sekejap. So maksudnya Ustazah kena ikut apa yang Ustazah ajar lah, 1 sampai 6 saja. Okey. Yang syurut al-mukharrij ni kita belajar 5 kan? Syurut al-mukharrij ni kan? Ya Ustazah. Okey, so kena ingat. Okey, lepas tu ahamiyah rasam syajarul asanid, kan? Muka surat 24. Kan? So kena tahulah kepentingan rasam syajarul asanid. Mungkin Ustazah bagi satu hadis, kan? Apa tu namanya, mungkin Ustazah tanya siapakah perawi itu rawi a'la kan. Okey, maksudnya kalau dulu Ustazah masa pelajar dulu Ustazah bagi satu sanad dan matan, Ustazah suruh dia orang lukis tau. Okey, lukiskan syajarul asanid. Berkecah-kecah budak-budak nak lukis syajarul asanid sebab Ustazah punya tak adalah direct, mestilah dia kena ada kona-kona turun bawah naik atas. Kan? Makan power sikit. So maksudnya so mungkin syajarul asanid ni saya sukalah soalan-soalan macam ni. Okey. Okey, ada so faham soal yang bab pertama ni okey boleh? Yang bab pertama ni ke ada apa-apa nak tanya? Peliklah kamu ni, so tanya pun payah. Ya. Nak tanya? Okey. Kalau contohnya dia nak suruh bagi takrif bagi ilmu tahrij, jadi kita nak ambil yang mana? Okey, awak kena okey. Ilmu tahrij tu muka surat, lepas tadi muka surat 8 dengan muka surat 9. Okey. Kalau ilmu tahrij selalunya Ustazah akan sebut kalau takrif apa tu maksud takhrij dari sudut istilah ialah kan al-istinbat, at-tadrib, at-taujih ataupun Ustazah letaklah macam-macam ataupun kesemua adalah maksud takhrij dari sudut lughatan, silap pula lughatan kecuali macam tu. Kalau istilahan tu mungkin Ustazah akan tanya takhrij dari sudut istilah ialah kan istilahan tu lain tau, muka surat 8 tu dia ada 2 kan, nampak tak? Kalau dari sudut ilmu takhrij al-hadis muka surat 9 tu kan mungkin Ustazah akan tanya perkara-perkara berikut merupakan definisi bagi ilmu takhrij al-hadis kecuali, maksudnya kan takhrij ni kan definisi ni kan panjang muka surat 9 ni, betul tak? Ustazah cut kan benda tu. Faham tak? So contoh ilmu yubhasu fil usul wa manahij tu satu point.
Lepas tu ma'rifatul usul ila amakanil hadis mutaba'ah wa musyabahat. Lepas tu fiha masadir asliyah wa ghair asliyah atau syibhil asliyah. Lepas tu apa tu yumkinu ma'rifatun darajatul hadis haisul qabul warad. Kan kat situ semua jawapan kan. So kita boleh potong 4. So mungkin yang satu tu Ustazah buang, Ustazah ganti dengan yang lain. Kullu min anasir ta'rif apa tu al-mustakhrij al-hadis illa. Kan nampak tak style soalan dia macam mana? So jadi bila sebut ta'rif kamu kena hafal ta'rif tu sebabnya bila bila ta'rif al-mustakhrij hadis awak dah boleh baca benda tu. Oh ini tak ada ni dalam ta'rif. Ini yang salah ni. Maksudnya macam itulah. Nampak tak? Faham tak? Okey. Boleh Sharifah Natasha? Boleh Ustazah. Okey, lagi? Lagi soalan lain? Kalau tak ada kita masuk bab yang kalimah gharibah ni. Ustazah. Ya. Sila. Sila tanya. Khalis Elmi. Kamu ni duduk dalam gua ke gelap je ni? Ya. Sorry. Okey. Nampak. Okey, Ustazah, apa? Soal untuk ujian minggu depan masuk sampai bab mana Ustazah? Ya Allah. Yang kita dah belajar. Bukan, kan Ustazah kata penat Ustazah bebe. Kamu ni apa tu namanya, kan Ustazah kata soalan yang minggu depan ni masuk muka surat bab yang pertama ni, yang definisi-definisi ni, muqaddimah al-mustakhrij. Lepas tu masuk kalimah gharibah. Yang kalimah gharibah tu semualah turuk yang pertama, lepas tu turuk yang kedua, awal matan, lepas tu turuk yang keenam, hasib al-ali. So saya ikut minggu yang kita belajar. Kan? Lepas tu nanti imtihan sani baru masuk maudhu', rawil a'la dengan sifat sanad wal matan. Itu imtihan sani. Okey, faham So tak payah nak baca semua. Kan tergolek nak baca semua kan. So khususkanlah kan. Sebabnya bila Ustazah pecah macam ni, Ustazah mengharapkan kamu boleh skor lah. So imtihan sani nanti yang bab imtihan awal tak payah baca dah. Kan baca imtihan sani saja. So dengan harapan awak punya markah midterm tu tinggi. Sebab awak tak ada final exam. So midterm saja 50 markah. Sebab tu Ustazah bising dekat assignment kamu. Assignment kamu 40 markah. Minggu ke-13 tu midterm tau. Minggu ke-13 tu juga. Minggu ke-12 ambil assignment kan. Hari apa yang saya kata tadi? Jumaat kan. Minggu ke-13 tu juga awak kena submit video tau. Video pembentangan assignment kamu. Setiap seorang kena record masing-masing punya. Sebabnya Ustazah nak bagi markah kat 10 markah. So minggu ke-13 tu ada dua benda. Awak kena record video kamu dengan study untuk midterm yang kedua. Midterm ni pendek kata dia macam final lah. Okay, faham tak? Okay. Ada lagi soalan Khalid Elmi? Tak ada Ustazah. Tak ada. Okay. So yang lain ada lagi soalan? Kalau tak kita masuk kalimah gharibah. Okay. Yang lain tak ada. Okay, kalau tak ada kita buka kalimah al-gharibah ni. Sekejap. Kalimah al-gharibah muka surat berapa kalimah. Ni kalau awak tengok muka surat 26, 27 ni. Kan? Awak tengok muka surat 26, 27 ni. Kan? Awak tengok soalan nombor 5 tu. Darajatul hadis, takhrij hadis, syurutul mukharrij, fawaid takhrij. Naqsadu biha martabatul hadis min haisu sihhatu aw hasan aw dhaif al-wadhi. Nampak tak soalan macam tu? Soalan tu bukannya ke semua adalah ahamiah kecuali bukan macam tu. Kita boleh spesifikkan soalan tu menjadi sangat kecil. Yang mana antum kena baca satu persatu.
Kan? Lepas tu kalau soalan nombor 4 tu kutubus sittah wa tafsir Ibn Jarin wa risalatu lisyafi'i kulluha min masadir al-asliyah lil hadis idafah ghairul asliyah shibh al-asliyah. Kan? Nampak tak? Okay, so maksudnya soalan macam ni lah. Sebab tu saya kata soalan-soalan dekat belakang ni antum kena jawab. Kan? Manalah tahu saya ambil soalan di belakang ni 1, 2. Kan dapat markah free kat kamu. Betul tak? Even yang diminta subjektif tu pun kamu kena ambil sebabnya itu merupakan apa tu namanya, soalan tu saya boleh modify menjadi objektif. Okay? Okay, so kita yang Islam Syajaratul Asanid adalah turuk at-tafrij al-hadis. Okay, awak tengok kalimah al-gharibah muka surat 37. Okay, al-maqsudu biha tu penting ya. Al-maqsudu biha tu penting. Mata na'tamid ala hazihi tariqah itu juga penting. Okay, muka surat 37. Buka buku antum, tengok muka surat 37. Hari ni memang tak ada slide sebab kita ulang kaji. Jadi saya tak tahulah, kepada yang tak ada buku lagi tu silalah print sendiri. Kan, sebab ada student kata baru nak beli buku. Ustazah macam Ustazah tak tahu nak cakap apalah. Okey, al-maqsudu biha ni sebab masa dulu soalan lepas, masa yang dulu subjektif kan, soalan lepas dia kata bayin al-maqsud wa mata na'tamid ala hazihi tariqah. Lepas tu dia letak je rawi al-a'la dengan kalimah al-gharibah. Faham tak? So mungkin soalan kali ni Ustazah hanya sebut tastakhdim hazihi tariqah 'inda ma'rifatin kalimatul barizah fil matanil hadis. Wa huwa min turuq rawi al-a'la, kalimah gharibah, awal matan ataupun hasib al-ali. So faham tak? Jadi bila awak dah faham je maksud tastakhdim hazihi tariqah 'inda ma'rifatin kalimah barizah fil matanil hadis, itu maksudnya menggunakan tarik apa? Kalimah gharibah. So kamu pilihlah jawapan dia kan? Faham tak? Sebab tu awak kena, maksudnya awak bila sebut kalimah gharibah ni awak tahu apa perkataan-perkataan yang sepatutnya ada pada kalimah al-gharibah. Contoh kalimah barizah. Perkataan yang menunjuk yang menonjol dalam matan hadis. Au anda ma'rifatin lafazun gharibah. Kalau ustazah takkan sebut au anda ma'rifatin lafzatul gharibah sebab ustazah tahu nanti kamu dapat jawapan dia. Ustazah kalimah barizah je. Ustazah akan pakai kalimah, faham tak, benda yang budak-budak ni tak tahu ni. Kalau dia tak betul-betul tak bagi perhatian. Nampak tak? Nampak tak Nakib? Nampak tak Syarifah Natasha? Okey. Okey, lepas tu mata na'tamid ala hazihi tariqah. Kan? Apa namanya? Yang ni pun soalan lebih kurang. Indama la nahfazu al-matan nassan walakin natazakkaru kalimah al-muhimmah. Saya akan pakai kalimah al-gharibah ni. Sebabnya kalau saya sebut je kalimah gharibah ni, saya tahu. Mesti budak-budak tahu jawapan dia. Faham tak? Saya akan cari word-words yang seerti dengannya. Nampak tak macam tu? Sebabnya kalau kategori soalan mudah, bolehlah. Tapi kalau kategori soalan ni, saya kategorikan soalan sederhana contohnya. Okay, jadi saya tak bolehlah sebut jawapan tu secara direct. Okay, faham tak? Anas, Nazir, faham? Okay. Yang lain ni yang tak buka video ni, saya harap antum faham lah. Kalau tak faham, boleh bagi tahu. Okay. So dapat yang maksud dengan mata na'tamid ala hazihi tariqah ni memang antum kena hafal betul-betul. Maksudnya kalau tak hafal pun perkataan yang pelik-pelik dekat dalam bahagian situ antum kena tahu apa maksudnya. Okay, itu point dia. Okay, lepas tu kalimah, okay, buka muka surat 39. Okay, buka muka surat 39 ini yang penting ni kutub gharibul hadis al-maqsudu biha. Okay, apa maksud kitab gharibul hadis? Kena fahamlah. Sebab kitab dekat sini kita pakai kitab ma'ajim dengan kitab gharibul hadis sahaja. So mungkin soalan akan keluar dari sudut bukunya apa, di manakah di antara berikut buku kitab masanid, kitab gharibul hadis ataupun kitab mu'jam, ataupun yang dimaksudkan dengan kitab mu'jam atau kitab gharibul hadis ialah kan, maksudnya ciri-ciri bagi hadis, kitab gharibul hadis seperti berikut, kecuali faham tak maksud macam itulah. Okay, nampak tak? So apa-apa sahaja yang berkaitan dengan ta'rif ataupun pengertian, kamu kena take note. Itu yang point yang saya boleh bagilah. Yang macam saya bantu awak ni nak bagi skor ni.
Kan? Tapi kalau semua dapat 25 per 25, next time soalan susah lagi lah. Kan? Okay, so amsilatul min kutub gharibil hadis. Kan, kalau amsilah ni macam soalan kategori senang lah sebabnya depan dia ada kalimah gharib je. Semua dah kitab gharibul hadis. Senang sangat. Tak akan ni soalan senang sangat. Boleh fikir lah kan. Okay, nampak tak? Okey, lagi lepas tu kita tengok lagi satu mana tak ada kaedah pernah keluar soalan juga ni, macam mana kaedah yang disusun. Macam contoh kitab Mu'jam lah, contohnya kita tengok kitab Mu'jam. Kitab Mu'jam ni, kitab Mu'jam muka surat 44. Muka surat 44 tu maksud dia kena dan min aham al-ma'ajim fi hadhihi at-tariqah Mu'jam al-mufahrah li alfaz al-hadis. Siapa nama pengarang dia? Lepas tu haqiqatul kitab tu penting, haqiqatul kitab. Kalau dulu keluar soalan dia minta ceritakan ciri-ciri al-mu'jam ni apa. Kan maksudnya kat sini maksudnya disusun mengikut huruf Al-Fabai, di dalamnya ada tis'atul masadir min asharil masadir as-sunnah. Yang tu penting tu. Yang haqiqatul kitab tu Mu'jam al-Mufaharas, ibaratul faharis al-Fabai. Diibaratkan fihris alfabet li alfaz al-hadis an-nabawi al-mawjudah. Fihris al-Fabai tu satu point. Yang kedua, fi tis'atil masadir min ashar masadir as-sunnah. Dia dikumpulkan pada 9 jenis buku yang mana wahya kutubus sittah. 6 kutubus sittah, wal muwatta' Malik wa musnad Ahmad wa sunan Darimi. So maksudnya dalamnya ada 9 buku. Itu ciri yang kedua. Nampak tak? Lepas tu wa yata'allafu min masamaniyatil mujalladat dakhmah, dan dia dibuat sebanyak 8 jilid. Kan 8 jilid. So ada 3 poin yang menceritakan tentang hakikat bagi Mu'jam Mufahras ni. Yang 3 tu awak kena ingatlah poin dia. Nampak tak poin dia? Mungkin soalan Ustazah di antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri bagi Mu'jam Mufahras. Ustazah campurlah dengan ciri-ciri kitab-kitab lain. Kan? Jadi awak kena pilih satu je daripada 3 ni. Dia kena ingat 3, tapi yang kat bawah tu satu je. Nampak tak soalan dia? Ustazah nak bagi awak nampak ni soalan dia. Kan? Sebabnya setengah student dia tak boleh nak jawab soalan tu, bukan dia tak tahu, tapi sebabnya dia tak faham soalan. Sebab kadang-kadang soalan dia tak datang dalam bentuk direct macam dalam buku. Contoh soalan dia, as-sighatul musta'milah fi at-takhrij min masadir al-asli hiya, kan? Kamu dah apa benda ni? Kan? Dia kata, sedangkan soalan ni saya rasa senang je. Sirah, cara yang digunakan, cara menyebut kitab bagi masadir al-asliyah. Dia pun buatlah akhrajahu, rawahu, semua kan. Tapi kamu tak faham pattern soalan tu, jadi awak tak boleh nak jawab yang bawah tu. Kan? Sebabnya bila kita nak kategorikan soalan tu susah, kita Ustazah akan tukar bentuk soalan ke atas tu. Kan? Kalau student ni dia boleh jawab, dia boleh faham yang bentuk soalan kat atas tu, dia boleh jawab lah. Sebabnya jawapan semua ada dalam buku. Cumanya Ustazah tak ambil sebiji-sebiji daripada dalam buku. Faham tak? Faham tak anak-anak sekalian? Anak-anak ni. Lepas tu mungkin Ustazah bagi rumus-rumus juga. Rumus-rumus ni memang kalau dalam final exam memang selalu keluar. Dia rumus ni nanti awak dah pening dah. Rumus Jami' Saghir lain rumus ni kan. Dan awak jangan expect lah Ustazah bagi rumus bagi Sahih Bukhari. Takkan Ustazah bagi kha tu. Tak ada ni. Ustazah akan cari rumus yang pelik-pelik lah. Kan? Rumus yang tu rumus basic. Kan? Ustazah cari rumus lain-lain sikit. Boleh?
Okay, so untuk mu'jam yang tadi tu ta'rif dia, lepas tu yang mu'allif dia siapa kena ingat lah, sebab kalau awak tengok yang soalan yang dekat dalam yang game yang Ustazah bagi tu pun dia tanya pasal pengarang bagi kitab kan, nampak tak? Rumus ni muka surat 45 tu, 44 dengan 45 tu penting 44, 45 tu penting. Lepas tu yang belakang tu tak penting sangat. Okey. Muka surat 44 tu, 48, muka surat 44. Kaifiyatul wal marahil at-takhrij biwasitatil mu'jam mufahras. Kaifiyat, cara dan marahil dan peringkat-peringkat mentakhrij hadis guna kitab mu'jam. Okey, yang ni okey, maksudnya yang ni kamu kena tahu step-step dia. Kan? So mungkin soalan dia akan keluar setelah mencari kalimah yang penting dan yang perkara yang perlu dilakukan seterusnya ialah faham tak? So step-step tu kena ingat. Nampak tak kitab dia? Okey, nampak tak? Macam itulah. Yang soalan nak baca kitab ni Ustazah tengah berfikir ni nak bagi ke tak nak. Macam contoh kalau boleh je Ustazah nak bagi, Ustazah bagi. Tapi kalau nak bagi pun itu kategori senang lah, sebabnya macam contoh muka surat 49 tu kan, Ustazah ambil gambar tu. Yang dimaksudkan dengan kha di sini ialah kan, nampak tak muka surat 46 tu, ta'ana tu kan. Ta, lepas tu nun, jim ha. Okey. Yang dimaksudkan jim ha zibih 9. Ini ialah jim ha itu adalah Ibnu Majah, zibih itu adalah bab, 9 itu adalah ini. Lepas tu jim ha itu adalah Ibnu Majah, zibih itu adalah kitab, 9 itu adalah nombor hadis. Lepas tu jimha itu adalah Ibnu Majah. Memanglah semua Ibnu Majah saya akan letak kan. Zibih itu adalah apa tu namanya, apa lagi lah saya letaklah tajuk kecil ke. Lepas tu itu adalah so terbalik-kan. Faham tak? Detail. Yang tu memang kategori detail tu. Kan maksudnya ni kalau ni ham ni maksud dia apa Dahlia ni Adha ni maksud apa? 12 ni maksud dia apa? Kan sebab kat bawah tu dia dah bagi tahu dah. Kalau tengok muka surat 49 tu, takhlilil rumuz. Kha janaiz 28, Hamim 2. So kan kha tu maksudnya Sahih Bukhari. Janaiz ni unwanul kitab al-janaiz. 82 itu raqam bab. Kan sesuatu tukar-tukarlah dekat bawah tu. Nampak tak? Jadi kalau dalam kitab mu'jam apabila orang menjumpa kalimah ni, ini bermaksud apa benda? Kamu pun dah pening mana satu ni kan? Maksudnya macam itulah. Nampak tak soalan dia? Okey, boleh kot insya-Allah. Ni orang hafiz Quran ni sekali baca je. Lekat dah kan? Baca Quran okey. Kalau baca Quran kamu boleh sehari 3-4 page ni setakat baca ni. Apalah sangat. Okey, lepas tu faham tak ni? Nakib dah menangis dah tu. Kan? Okey, mumayyizat dengan uyub ni memang kena hafal lah. Mumayyizat dengan uyub muka surat 51. Okey, mumayyizat dengan uyub kena hafal mumayyizat. Okey, lepas tu jawablah soalan muka surat 52, 53. Tu kena jawab Sebabnya Ustazah nak latih bila awak dah biasa tengok soalan ni kan, kepada mereka yang sentiasa jawab latihan soalan belakang ni, sebenarnya dia bila jumpa je soalan dalam midterm nanti dia dah tak gabra sangat tau. Sebabnya soalan, okey, Ustazah bagi tahu kamu siap-siap. Kalau contoh kamu, hari minggu depan midterm, kita duduk sama-sama bincang. Kan, student. Boleh baca lah dia punya taktik-taktik dia kan. Ustazah pun ada taktik Ustazah juga. Kamu duduklah 10 orang sekali pun. Sebab soalan kamu shuffle, jawapan soalan pun shuffle. So janganlah, okey soalan satu jawapan dia bar. Tiba-tiba soalan satu kawan kamu soalan dia 10. Faham tak? So kamu janganlah nanti yang kawan kamu tu betul, yang kamu tu salah. So kamu tak payah pasal niat nak tiba-tibalah jawab sendiri. Lebih baik awak jawab sendiri, awak fikir. Sebab soalan setengah jam je. Kan nanti awak nak semak balik. Faham tak? Okey. So bila awak jawab sendiri, awak yakin lah kan, berbanding dengan awak bagi tanya kawan-kawan bagi jawapan, tiba-tiba kosong. Sebab adik-adik kamu SEM 1, saya tak tahulah dia macam mana, ada yang dapat 10/10 tu ramai juga sebab dia orang 20 soalan kan. So bila 10/10 maksudnya 20 soalan tu betul. Tapi ada yang seorang daripada dia orang ada 169 orang Ustazah ajar, seorang tu dapat kosong.
Kosong per 10. Maksudnya 20 soalan saya saja bagi tu semua salah. Saya kata kenapa dia ni sampai semua salah? Takkan dia tak faham dah lah soalan SEM 1 ni bahasa Melayu. Faham tak? Lepas tu saya kata mesti budak ni dia duduk bincang, dia tanya okey jawapan kat kawan dia. Sedangkan soalan tu shuffle, jawapan pun shuffle. So kamu jangan pakai taktik tu. Saya bagi tahu siap-siap. Taktik tu kamu tukar taktik lain lah. Baca buku. Baca buku jawab sendiri. Tu taktik tu kamu boleh pakai. Faham sebabnya Saudara bagi tahu dah mungkin budak ni tak alert kot. Kan? Soalan shuffle, jawapan pun shuffle. So memang mungkin jawapan kamu alif, jawapan dia jim. Kan? So tak boleh nak expect dah. Kan? Lepas tu setiap seorang bila kita bagi 25 soalan dalam masa setengah jam, satu soalan tu Ustazah bajet 1 minit je. Kan? Kira 5 minit masa kecederaan kamu lah. Kan? So kalau awak sibuk berbincang, nanti kamu tak sempat nak jawab. Okay, so better awak study sendiri, awak faham sendiri, so awak jawab tu dengan penuh keyakinan. Okay, sebab tu saya kata latihan-latihan yang dekat buku kamu tu cubalah jawab. Sebabnya bila awak dah biasa dengan soalan dia, so bila datang soalan midterm nanti awak tak gabra sangat. Okay, so faham untuk yang kalimah waribah tadi. Okay, kita tengok turuk yang kedua, takhrij an tariq awal matan al-hadis, muka surat 55. Okey, muka surat 55 ni al-maqsudu biha. Okey, yang ni pun sama macam tadi saya kata, bila al-maqsud dengan matan na'tamid ala hazihi tariqah ni, kamu kena inilah. Kena buat kena hafal. Dan kalau tak hafal pun at least kamu faham. Kan yatatallabu lil mukharrij an yakuna hafizan li bidayatil hadis atau taraful hadis atau mubtadi'ul hadis. Kan? Dia kata mungkin soalan Ustazah, sekiranya seseorang perawi itu menghafal, mengetahui sebahagian daripada hadis ataupun permulaan hadis, maka ia mesti menggunakan tariq yang mana, kan? Maksudnya kalau macam tu kategori soalan senang lah tu. Kan? Okey. Lepas tu mata na'tamid ala hazihi tariqah, dia lebih kurang je dengan maksud dia. Okey. Lepas tu okey, anwa' al-masadir allati yasta'an biha fi hadhihi at-tariqah wa hiya ala 3 anwa'. Muka surat 56. Okey. So yang ni yang penting, kan? Jenis-jenis kitab yang digunakan bagi turuk inilah. Kan dia kata dekat sini kita guna 3. Dia kata yang pertama kutubul fil 'ammatil hadis. Ay al-musannafat ala awail al-hadis al-murattabah ala al-harf al-mu'jam. Dia kata mula-mula kitab yang menggunakan awal hadis lah yang disusun mengikut harful mu'jam. Kutubul fil ahadis al-mushtahirah ala al-sinah. Kitab hadis yang masyhur dalam kalangan selalu orang sebut lah. Lepas tu nombor 3, kitab mausu'ah al-hadisiyah wal mafatih wal faharis. Kitab mausu'ah hadis dengan kitab miftah dengan kitab fihris. Kan? So maksudnya kitab-kitab ni lah yang digunakan. Lepas tu contoh, saya tambah lagi satu, kutub al-ma'ajim. Betul tak? Yang mana satu yang bukan daripada masadir yang digunakan untuk li bidayatil awal matan. Kan? Lepas tu kamu pun jawablah kutub mushtahirah. Salah lah. Dia kitab al-ma'ajim. Kan? Nampak tak? Sebab bila kalau satu bahagian je mungkin kamu tak keliru, tapi bila kita dah campur banyak ni awak akan keliru. Kan? So kalau dulu-dulu Ustazah suruh student buat nota, tapi sebab bila kamu online ni, tara suruh buat takhrij hadis pun bersilat Ustazah, kan? Nak semak kamunya buat nota memang tak buat lah kot. So masing-masing lah cara kamu belajar, macam mana kamu belajar lah maksudnya, kan? Subjek ni kalau awak betul-betul faham, sebab dia praktikal sebenarnya. Kalau awak dah belajar, lepas tu awak dah praktiskan dalam takhrij buat hadis kamu, sepatutnya bila nak imtihan ni tak susah sangat. Sebabnya aku buat macam ni, kan? So sebenarnya dia senang nak skor subjek ni, tapi bila awak buat takhrij hadis pun ikut cacah merbah kamu je, tak ikut step-step yang dah ada dekat dalam ni, tu yang jadi pening tu je lagi. Okey, lepas tu amsilatil ala ba'dal hazil kutub. Okey, jam'ul jawami', jami' al-kabir dengan jami' as-saghir. Okey, jami' kabir ni tak payahlah. Okey, so jami' saghir kena rumus tu kena ingat rumus tu kalau awak tengok dekat dalam jami' saghir ni,
Rumus dia dibagi sikit je. Ustazah nak yang banyak tu rumus dia. Jami' saghir ni rumus dia sikit je. Kalau buka kitab Jami' saghir tu rumus dia banyak. Sebabnya kalau buka muka surat 59 ada rumus juga. Tapi rumus yang muka surat 59 ni bila awak tengok dekat Jami' saghir dia berbeza sikit dengan Jami' saghir. Ni Jami' kabir. Tapi kalau kan Ustazah bagi online buku Jami' saghir, awak tengok Jami' saghir tu dia ada rumus dia ada banyak. Dekat dalam ni dia tak letak rumus Jami' saghir. So awak kena tengok rumus Jami' saghir tu. Okay, faham tak? Okay. Nanti buka balik buku yang online tu, awak tengok Jami' saghir, muka surat berapa tu Ustazah tak ingat, awak salin dia punya rumus dia. Okay, yang Jami' saghir punya rumus tu. Sebab dalam buku ni tak ada. Tapi sebab Ustazah bagi kitab tu PDF kat kamu kan, so kamu boleh tengok. Okay, so kitab Jami' saghir, kita buka muka surat 63. Nama pengarangnya siapa? Imam Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar Muhammad As-Suyuti. Kena ingatlah. Sama ada Ustazah, kalau Ustazah jahat sikit, Ustazah buanglah As-Suyuti belakang tu. Kan Ustazah tak? Hafiz Imam Al-Hafiz Jalaluddin saja kan? Kan Abdul Rahman bin Abi Bakar Muhammad. Lepas tu saya letak nama pengarang ni. Ni yang mana satu ni? Yang kamu pula dah hafal. Jami' saghir Imam Suyuti. Jami' saghir Imam Suyuti. Tiba-tiba Imam Suyuti tak ada kat sini. Kan? So kena hafal nama penuh. Okay, boleh? Boleh? Okay. Kamu ni faham ke tak faham ni? Okay. Alhamdulillah. Nampak tangan tu faham dah tu. Okay, bagus. Okay, lepas tu Hakikatul kitab. Okey, hakikatul kitab ni macam tadilah, kena ingat poin-poin dia. Okey, yang pertama dia kata yang pertama ni kalau awak tengok hakikatul kitab ni dia kata wahwal ni. Okey, awak tengok baris yang pertama wahwal ahadis al-qauliyah ma'azadatu. Itu satu. Lepas tu haisu jam'al Imam As-Suyuti 100,031 hadis. Yang tu poin yang kedua. Dapat tak? Lepas tu wara'a fihi an takuna okey wara'a an takuna al ahadis al muntaqahu fihi as-sahih wal hasan wal dhaif bi anwa'ihi. Okey, maksudnya di dalamnya ada hadis sahih, hasan dan dhaif. Walam yuwarid fihi ma tafarrada bihi wa dha'a aw kadzab. Tapi tak ada hadis hadis maudhu' tak ada lah. So awak ingat di dalamnya ada hadis sahih, hasan, dhaif. Okey. Nampak tak? So tu poin yang ketiga. Ustazah. Ya, Farah. Ustazah yang pertama tadi apa Ustazah? Wahwal ahadis al-qauliyah ma'a ziyadatuhu. Okey. Okey, dapat. Okey, dapat. Lepas tu yang kedua, dia kata Jama'al Imam As-Suyuti 131 hadis. Itu poin yang kedua. Okey, ingat poin yang kedua. Sebabnya bila kita belajar objektif ni kita akan nampak poin-poin lah sebab soalan semua bentuk poin-poin kan. Okey, lepas tu poin yang ketiga antakuna al-ahadis al-muntaqahu fihi as-sahih wal hasan wal dhaif. Okey, di dalamnya dipilih hadis-hadis yang sahih, hasan dengan dhaif. Okey, dapat? Itu yang ketiga. Lepas tu okey, wa takuna min ahadis al-qasirah wal mukhtasirah alfaz. Dan dia hadisnya terdapat hadis yang qasir. Qasir ni pendek, wal mukhtasar alfaz, dan lafaznya yang dipendekkan lah. Maksudnya dia tak bubuh. Mungkin ada hadis yang dibubuh, kalau matan pendek tu dia bubuh semua. Kalau matan tu panjang dia bubuh sikit je. Macam tu lah. Okey. Lepas tu wazada fihi katsiran minal ahadis allati la tujad fi jami' al-kabir, dan dia menambah hadis yang tidak terdapat dalam Jami' Kabir. Poin yang ke-5. Okey, dapat? Okey, dapat Ustazah pula tak tulis nombor apa. 1 2 3 4. Okey, 5. Kat sini ada 5 poin. Okey, so kamu kena ingatlah poin-poin dia. Okey. Okey, lepas tu okey, yang belakang tu tak ya. Lepas tu yang ni aham al-mulahazat yajibu at-tanbih laha ni.
muka surat 67 ni. Muka surat 67 ni perkara-perkara yang perlu diberi perhatian pada jami' saghir ni. Yang ni. Sebab ni lebih kepada cara nak menggunakan jami' saghir lah. Kan macam mana? Kan tak terfikir lagi soalan. Macam mana nak buat soalan ni kan? Kan, tapi yang ni dikata awalan hadis innamal a'malu binniyat. Okey, mungkin apa tu namanya, macam mana hadis innamal a'malu binniyat ini diletakkan di dalam jami' saghir. Kan, sesiapa letak hadis ini diletakkan pada huruf alif ataupun kan kat sini kan disebut awalan. Ini kalau awak tak ingat, awak boleh tengok balik video Ustazah cara menggunakan jami' saghir. Ustazah ada bagi link hari tu kan. Nanti Ustazah bagi link semula untuk semua yang video-video yang ada tu, awak boleh tengoklah sekali selalu sebab bila tengok video ni sambil awak baring pun boleh tengok. Kan? Dia kata lam yad'u fil makanit tabi'i. Dia kata untuk hadis innamal a'malu binniyat, nakik. Take note ni hadis kamu ni. Tidak diletakkan pada tempat yang tabi'i. Sebabnya kalau kita tengok jami' saghir ini, dia bahagi dua kan kitab dia. Yang pertama dia kalau hadis tu bermula dengan salasah, dia letak huruf sa. Tapi kalau lepas tu dia ada chapter as-salasah, alif lam pula. As-salasah. Kan? Maksudnya mula-mula fasal alif lam ma'asa. Mula-mula fasal as-sa. Tapi kalau innamal a'malu binniyat ni sepatutnya fasal alif lah. Alif kan, huruf alif. Tapi alif ba, alif ta, alif sa, alif jim sampailah alif nun. Tetapi dikata dia tidak diletakkan di tempat yang macam tu. Ai fil qasam al-awwal ma'a harfil alif ma'an nun. Dia kata iaitu di bahagian awal di antara huruf alif dan ma'an nun. Bal bada'a fi kitabihi tabarakan. Tetapi Imam Suyuti nak letakkan hadis ni untuk mendapat keberkatan. Kama amal al-Imam al-Bukhari fi sahihihi, seperti mana yang dilakukan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Wa ghairihi min a'immatil hadis, dan juga imam-imam yang lain dalam imam hadis. Kama, okey, maka dia buat macam mana? Dia letak hadis ini, hadis yang pertama sekali kan, kalau antum buka kitab Sahih Bukhari, hadis yang pertama sekali innamal a'malu binniyat, betul tak? Maka begitu juga dengan Imam Suyuti. Bila hadis innamal a'malu binniyat ni, mereka tak letak dekat alif dengan nun, dia letak first sekali. Lepas tu baru alif ba, alif ta, alif sa. Nampak tak? So yang tu yang kamu kena tahu tu. Kan? Benda-benda yang penting ni. Benda-benda yang penting ni yang selalu keluar soalan ni. Benda-benda pelik ni kan. Okey, lepas tu yang kedua, itu yang pertama kan. Dia kata yang kedua, dia kata sebabnya kalau kita hadis yang biasa, dia bahagi dua je, sa dengan alif lam ma'asa. Kalau yang kedua ni dia kata hadis, dia kata bermula dengan kana. Ada hadis yang bermula dengan kana Rasulullah, kana kan. So dia ada, bila kana ni hadis tu dia bahagi kepada tiga. Yang pertama hadis bermula dengan huruf kaf ma'af alif, kaf ma'af ba, kaf ma'af ta, semua tu kan. Tetapi dia kata kana ni, dia kata kana kisim min ghairi syama'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kana awwalu man adhafa. Okey, dia kata sekiranya hadis tersebut kana yang bukan syama'il Muhammadiyah, maksudnya yang tidak menceritakan tentang peribadi Rasulullah, maka disusun macam biasalah. Kana batu dengan alif, kana ba, kana ta, kana sa. Lepas tu dia ada, itu bahagian pertama. Bahagian yang kedua pula dia kata di dalam bab hadis syama'il Muhammadiyah, kalau hadis tu berkaitan dengan ciri-ciri Rasulullah, dia ada bab yang kana fi syama'il Muhammadiyah. Kan, yang hadis ini yang menceritakan tentang peribadi Rasulullah, akhlak Rasulullah ke, sifat peribadi fizikal Rasulullah, rambut Rasulullah ke, mata ke, hidung ke apa, maka diletak dalam kana ma'asyama'il Muhammadiyah. Dan disusunlah kana alif, kana ba, tapi dalam bawah tajuk dia kana ma'asyama'il Muhammadiyah. Okey, nampak tak? So kena faham benda-benda tu. Apa benda yang membezakan kitab Jami' Saghir ini, kaedah dia nak guna kitab ni dengan kitab-kitab yang lain. Okey. Lepas tu dia ada ni, nampak ni muka surat 69. Lepas tu dia ada lagi satu kategori kana ma'a alif lam. Nampak tak? Mula kana asyama'il, mula kana ghairu syama'il, lepas tu kana alif lam, lepas tu kana asyama'il. Untuk kaf saja ada 3 bahagian, sedangkan bahagian biasa sepatutnya ada 2 je. Macam huruf sa ma'a sa je, lepas tu sa dengan alif lam.
Awak boleh tengok balik video Ustazah. Kalau awak tengok video tu saya rasa lebih faham kot. Sebab ni kalau yang kamu tak tengok video lagi, kamu akan tintong-tintong ni. Siapa yang tak tengok video lagi, dia memang akan tintong-tintong. Okey, lepas tu hadis yang ketiga, hadis allati awal naha. Hadis yang bermula dengannya naha. Naha Rasulullah, naha semua kan. Kita akan hadis. Jadi kalau naha ni dia buat sepatutnya huruf nun, betul tak? Nun ma'aha tanpa alif lam, tapi dia kata untuk huruf nun ini dia ada 3 kategori juga. Yang pertama nun ma'a alif, nun ma'aba, nun ma'ata, nun ma'asa sampailah akhir. Lepas tu nun dengan alif lam. Nun alif lam, nun alif lam lah. Lepas tu yang ketiga tu terus bab an-nawahi. Semua naha Nabi, naha. Hadis naha ni dia ada satu bahagian saja. Dia tak payah cari, awak tak payah cari kat bahagian nun ma'aha, bukan. Dia terus pergi kat kategori yang ketiga selepas nun alif lam, hadis naha. Semua hadis yang tentang naha tu satu bahagian je. Okey. Dan yang seterusnya dia ada 4 kan? La. Okey. La, lam alif ni, hadis berkaitan dengan lam alif. Okey, lam alif ni sepatutnya bila kita nak cari hadis berkaitan dengan lam alif ni, kita cari lam ma'a alif. Tetapi dia tak buat macam tu. Dia buat, awak tengok dekat muka surat 71 ni, sepatutnya hadis tu berada, kalau hadis lam alif ni dekat huruf lam lah, betul tak? Lam, lepas tu lam ma'a alif, lam ma'aba, lam ma'ata, lam ma'asa, tapi dia tak letak macam tu. Dia kata kalau hadis yang bermula dengan la, lam alif, dia kata lepas huruf lam, huruf mim, lepas huruf mim, huruf nun, ha, waw, dia ada huruf lam alif. So hadis bermula dengan lam alif ni awak kena cari dekat bahagian lam alif. Kalau awak cari dekat bahagian lam dengan alif, awak tak akan jumpa hadis yang bermula dengan la ni. Macam itulah. Itu yang Imam Suyuti susun lah. Lepas tu muka surat 71 tu itu yang saya kata rumus dia ada. Kan? Rumus ni rumus yang ada muka surat 71 ni rumus yang lain lah, maksudnya dia ada kha, dia ada mim, dia ada ta, dia ada dal, kan, yang tu yang basic, yang ni yang pelik sikit. So kalau awak tengok dekat Jami' Saghir ni awak akan nampak rumus ni ada banyak, tapi yang ni terus author dalam ni Dr. Payilah dia terus tambah yang dah tak ada kat Jami' Kabir, dia terus tambah kat sini. So yang kalau Ustazah akan tanya rumus yang macam ni lah. Ha qaf ni untuk siapa? Kan? Ataupun Farah ni untuk siapa yang apa benda ni tak pernah dengar pun rumus ni, kan, yang pelik-pelik sikit lah kita akan tanya selalunya. Tapi mungkin kalau sebab soalan kan ada tiga kategori, senang, sederhana dan susah. So tengoklah kategori mana. InsyaAllah Ustazah seimbangkanlah soalan tu, tak adalah semua soalan kategori susah je. Kan Ustazah pun faham lah, kamu pun susah juga kan. Sama-sama. Tapi kalau kamu baca buku, insyaAllah kamu boleh jawab semua. Okey, lepas tu habis dah Al-Maqasid Al-Hasanah ni. Maqasid Hasanah ni Ustazah ajar kan? Ustazah bagi video, betul tak? Ustazah ajar tak Maqasid Hasanah ni? Ajar. Ajar. Kalau ajar makanya masuklah periksa. Cerita dia. Maqasid Hasanah, Ustazah bagi video kan? Ustazah bagi video Maqasid Hasanah dengan Mausu'ah ni. Okey, tapi Maqasid Hasanah ni sikit je. Ada Ustazah. Maqasid Hasanah ni, ni awak tengok ni, muka surat 74, antum buka muka surat 74, sikit lagi nanti dah habis ni, habis Mausu'ah ni habislah kita punya ni. Okey, muka surat 74, wal kutub haza an-naw' kulluha ghairul asliyah. Okey, wal kutub haza an-naw' kulluha ghairul asliyah. Okey, itu penting tu, orang nak kena tahu. Okey, kitab bagi kutub apa tu namanya? Ni muka surat 73 dulu. Al-kutub al-musannafat fil ahadis al-mushtahirah ala al-sinah. Okey. So yang ni Ustazah ajar ke? Tak ingat lah. Ustazah tak ajar yang depan ni. Okey. Ustazah ajar dekat video. Ustazah ajar dekat video. Betul lah, sebab masa ni Ustazah tak ada kelas kan, Ustazah bagi video kat kamu kan. Okey, tapi yang muka surat 73 ni tak apa.
Yang muka surat 74 ni awak kena tahu yang mana anwa' al-kutub ni, jenis-jenis buku yang ada pada kaedah ahadis mustahirah ala al-sinah ni. Muka surat dia bagi ni adalah contoh-contoh kitab ni 1, 2, 3 ni. Tetapi ketiga-tiga kitab ini kulluha ghairul asliyah. Semuanya adalah kitab ghairul asliyah. Nampak tak? Okey. Wahia murattabah 'ala al-awail al-hadis tartiban alfabaiyan. Itu poin yang kedua. Okey, untuk kitab ni yang pertama semuanya ghairul asliyah, lepas tu yang kedua tartiban alfabaiyan, yang semuanya disusun mengikut alfabet. Okey, nampak tak? Alfabet ni, bila sebut alfabet ni awak boleh bayanglah bukan ABC, alif bata. Okey, lepas tu tengoklah nama satu-satu kitab tu. Kan? Tazkiratul fil ahadis al-mushtahirah, ad-durar al-muntathirah fil ahadis mushtahirah. Lepas tu al-maqasid al-hasanah fi bayan kathir min ahadis al-mushtahirah ala al-sinah. Okey. Ni ada mushtahirah ni? Yalah tu. Dia punya point dia kan, nampak tak? Okey, habis yang tu. Nombor 3, muka surat 75. Anwa' al-thalis au al-mawsu'ah wal mafatih wal faharis. Okey. Okey, wahia kutub faharis. Ya'ti al-mufahras ila al-kitab au kitabain au akthar. Yang ni Ustazah bagi kan. Dia kata dia adalah kitab fihris yang mana dijadikan seorang pengarang itu diambil daripada satu kitab ataupun dua kitab ataupun kitab yang lebih. Mu'allifat 'ala al-mawdu'at au masanid as-sahabah au ghairi dhalik. Wa yartabu ahadis 'ala harfil mu'jam hasab al-awail. Okey, dia susun yurattab hadis 'ala harfil mu'jam. Okey, itu penting. Okey, yurattab 'ala harfil mu'jam. Maksudnya hadis ini disusun mengikut harfil mu'jam lah, alif bata lah. Disusun. Okey, min ahammiha. Okey, ini contoh-contoh kitab bagi fihris wal mafatih wal mawsu'ah ni. Mawsu'ah atraf, miftah as-sahihain, faharis sahih Muslim. Okey. Okey, so ni contoh 3 kitab ni kena ingat. Contoh 3 kitab ni kena ingat Okey, lepas tu okey ni contoh dia. Okey, dah tak ada dah, habis lah. Okey, kalau awak tengok muka surat 78 tu, nampak tak? Kutubul Ammah, kutub al-ahadis al-mushtahirah dengan faharis. Kan? Tapi muka surat 78 tu dia ringkas lah. Patutnya awak boleh tambah lagi. Kutub Ammah ni dah 2 cukup. Kutub al-ahadis al-mushtahirah ni awak boleh tambah lagi 2. Kutub faharis wal miftah wal apa benda ni, maksudnya setiap satu tu ada satu kitab. So setiap kitab ni awak kena tahu. Ini susun dia mu'jam ke, harful mu'jam ke, tak. Yang ni alfabet ke, macam tu lah. Awak kena tahu. Tapi so far bila kita belajar daripada awal matan ini, maka yang kita dapat conclusion kan, dia dapat kesimpulan, dapat simpulkan dia, semua kitab-kitab ini disusun mengikut alfabet. Kan? Sepatutnya awak tak keliru lah. Yang ni ikut alfabet, yang mu'jam mufahras pun ikut alfabet, betul tak? So kitab yang kita nak periksa ni semua kitab alfabet. Nampak tak? Yang maudhu' nanti yang kurang alfabet. Ar-Rawi A'la pun bukan alfabet kan? Okey, nampak tak? Tapi melainkan Musnad Ahmad nanti pun bukan alfabet. Okey, nampak tak? Ada apa-apa soalan? Dah pukul 1 dah ni. Ada apa-apa soalan? Latihan muka surat 79, 80, 81, 82. Cuba belajar jawab Okey, Firdaus dah okey dah tu. Tak sabar nak periksa dah Okey, sabar nak. Okey. Yang lain ada soalan? Ustazah buka ni untuk tanya ni. Tanya soalan apa tak boleh lah. Soalan Ustazah duduk dalam kepala lagi. Belum buat lagi. Yang untuk yang assignment tu insyaAllah Ustazah tak dapat petang ni. Malam nantilah Ustazah komen. Bagi habis juga. Sebabnya Ustazah akan buka yang baru besok. Hantar yang progress yang paling terkini. Besok Ustazah tutup minggu depan hari Selasa. Buka besok, tutup hari Selasa.
So nanti yang tu kalau boleh kamu hantar yang okey lah. Okey, Ustazah nak tanya ni, besok siapa yang nak pergi library, Ustazah ada insyaAllah. Kan untuk yang nak pergi hari Khamis ni nak pergi library. Sebab minggu depan hari Khamis library tak boleh pakai. So minggu ni je boleh datang sebab minggu depan ada rehearsal untuk seminar dekat library tu. Jadi tu dijadikan tempat station lah. Jadi hari Khamis tu diorang dah book 1 hari. So minggu depan tak boleh datang library. So kalau nak datang minggu ni lah untuk Ustazah siapa yang nak datang lah. Selalu yang datang ni Putri and the Gang lah. Kan nak datang untuk nak bantu apa-apa. Dan untuk kawan-kawan yang jauh ni, yang tak boleh datang ni, kamu boleh WhatsApp personally dekat Putri and the Gang tu. Tak pun yang pernah jumpa Ustazah lah. Maksudnya bila dia orang dah jumpa Ustazah, dia orang dah nampak dah pattern macam mana yang Ustazah nak, Ustazah komen semua kan. Nada, Najiha, Syahin. Syahin ni kata sebelum ni tak boleh sebelum jumpa Ustazah tak boleh buat pun. Hadis macam merbah. Dia jumpa je, hari jumpa Ustazah, turut 1 tu center semua. Hadis nombor 1 center semua, hadis nombor 2 pun dapat semua dah. Balik tu sekeria je. Jadi dia kata berbaloi lah kan. Bukan nak cakap. Tu kan sebabnya bila online ni Ustazah faham. Kadang-kadang kamu tak berapa jelas apa benda yang Ustazah nak ni sebenarnya. Kenapa aku buat ni asyik salah je kan. Maksudnya macam tu lah. Tapi bila kita jumpa ni, Ustazah boleh bantulah mana yang Ustazah mampulah. Kan. So boleh tanyalah pada siapa yang dah pernah jumpa Ustazah tu. Siapa lagi pernah jumpa siapa-siapa lah, tak ingat lah. Yang Ustazah ingat dia orang kembar tu, lepas tu yang sebelum tu ada lagi yang duduk ni Nasuha, siapa dah lagi kan. So nanti boleh tanya dekat kawan-kawan tu supaya mungkin kawan-kamu tu boleh bantulah kamu kan, supaya kamu pun tak adalah setiap kali hantar je kat Ustazah komen. Kamu pun sedih 2-3 hari kan. Macam tu lah. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Kalau tak ada, kita tutup kelas ni. Ada apa-apa nak tanya? Ustazah buka ni. Ustazah. Ya. Ustazah. Soalan saya yang surat 29 Ustazah. Surat 29. Yang hadis kedua. Hadis Muslim. Saya dah terlupa yang tu. Macam Ustazah. Okey, yang ni nanti Ustazah bagi video. Kan Ustazah ada video Syajaratul Asanid tu. Ustazah akan bagi balik. Nanti Ustazah listkan balik dekat kamu video cara nak coding hadis. Semua video yang Ustazah dah ajar yang Ustazah letak dekat YouTube Ustazah tu, Ustazah akan bagi balik dekat kamu. Kamu tak ingat je kamu tengok link tu. Boleh Halis? Sebabnya yang untuk Syajaratul Asanid ni memang Ustazah buat video macam mana nak buat Syajaratul Asanid. Okay, so nanti bukan setakat nombor 2 je, nombor 3, nombor 4 sampai Abi Syaibah je tak buat. Sampai nombor 4 tu habis. Video tu Syajaratul Asanid tu lengkap. Okay, nanti Ustazah linkkan semula. Ustazah senaraikan link tu. Okay, lagi? Ada apa-apa lagi soalan? Yang lain semua okay? Okay, kalau tak ada apa-apa, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitaufiq nanti besok jangan lupa tanda tangan attendance, dan untuk minggu depan insyaAllah nanti Ustazah akan remind balik untuk kelas kita dengan midterm. Terima kasih Ustazah. Sama. Assalamualaikum.